Okey, baik. Sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas kita pada hari ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Baik, so selamat datang ke kelas MGT 028 ataupun dikenali sebagai Introduction to Business, pengenalan kepada bisnes. Okay, so memandangkan you PPT yang mengambil kata course lah perdagangan. So business is one of the major course yang you kena ambil. Okay, so macam mana kelas pagi tadi, okey ke semua? Okey, madam. Okay, Alhamdulillah. So ini adalah hari yang kedua dalam SEM yang baru. So masih terlalu awal lah untuk kita nak menilai you punya kehadiran dan sebagainya. Tapi hopefully kehadiran kena selalu pancul, be pancul. Dalam kelas saya kena be pancul. Kadang-kadang saya akan anjakkan sedikit lah, seminit, 2 minit untuk membenarkan ada lagi yang belum masuk dan sebagainya. Ada yang mengalami masalah internet connection ke apa, kita bagi sedikit masa 2-3 minit untuk diorang ni join kelas kita. So Alhamdulillah sekarang dah 36 orang. Okay. So hari ini adalah minggu yang pertama. Biasanya minggu pertama ada pensyarah yang terus masuk kepada topik yang perlu didiskuskan. Tapi untuk subjek saya lebih suka minggu pertama saya nak cerita pasal apakah itu subjek MGT 028, apakah assessment yang akan you all lakukan. Okay, so saya nak bagi sedikit briefing session. Okay, alright. So jom kita mulakan. Okay, so today's agenda kita hanya ada beberapa perkara je yang perlu kita settlekan pada hari ini. Kita ada 4 lah, saya dah pecahkan kepada 4. The first one is self introduction. Self introduction ni sebelum kita nak 14 minggu bersama-sama ni, so saya perlu dulu untuk memperkenalkan diri lah. Okay, so nama saya adalah Hafini Suhana binti Ibnan. Boleh panggil saya Puan Fini, boleh panggil saya Puan Hafini, tapi jarang orang panggil saya Puan Suhana. Tapi ada juga kalau you tengok dalam grup adalah tak ramai, ada seorang rasanya yang PM tepi, dia kata Puan Suhana. Wah, lembut je saya rasa kalau panggil Puan Suhana tu. Okay, boleh panggil Puan Fini, lagi senang, pendek je. Okay, so saya perkenalkan dulu, saya adalah pemegang Master in Technology Management di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Siapa yang berada di Melaka, siapa yang berasal di Melaka mungkin sangat mengenali UTM ini. So saya degree dan juga master di universiti yang sama. Okay, so saya punya major adalah entrepreneurship dan juga management lah. Okay, sebelum itu saya right after the SPM, saya melanjutkan pelajaran di matriculation level dekat College Matrikulasi Pahang. Okay. Sebelum itu lagi, sampai ke secondary school ni nak cerita ni. Okay, saya bermula di MSM YT Dungun, Yayasan Terengganu Dungun. Kalau orang Dungun mesti tahu tentang MSM YT Dungun ni yang telah pun ditutup sekitar tahun 2001. Ada masalah politik waktu itu. Dan saya sambung ke MSM Kuala Kerai. Orang Kuala Kerai Kelantan mesti tahu MSM Kuala Kerai. Dan saya sambung lagi ke MSM Kuala Terengganu. So basically negeri di pantai timur tu, Pahang, Terengganu, Kelantan tu, itu adalah kawasan saya lah. Nak cakap Pahang boleh, nak cakap Pahang tak reti sangat. Walaupun lahir kat Pahang tapi tak ada slang Pahang sangat, tak reti. Slang Terengganu, slang Kelantan, insyaAllah. Kalau ada antara you all yang berasal di sana, boleh speaking dengan saya lah. Bukan speaking English, speaking logat. Okay, saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Ayah saya merupakan seorang polis pencen. Dah pencen selama 10 tahun dah pencen. Oleh sebab itu jugalah kami sentiasa berpindah randah. Okay. Anak polis, anak askar tu biasalah tu pindah-pindah tu. So sekarang I'm staying at the Seri Iskandar.
sekarang berada di Seri Iskandar, sudah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak. Ada orang tanya, Madam kenapa muka lain je dengan gambar tu? Biasalah kita mengalami revolusi berada di rumah. Okay, ni gambar 2 tahun lepas, raya 2 tahun lepas. Ambil je lah gambar ni, gambar lain kita elok je. Okay, so kita dah mengenali lecturer. Untuk saya, ya Luqman, nak tanya apa Luqman? Luqman raise hand tadi, nak tanya apa tu? Ya Luqman. Luqman nak bertanya ke? Silap tekan, Masya Allah. Dalam kelas saya, kalau nak tanya boleh terus angkat tangan macam tu lah. Kalau nak terus direct tanya pun lagi senang. Okay, nak ke toilet ke boleh. Nak makan snacking ke, nak minum air ke, boleh. Jangan risau. Okay, so itu adalah pengenalan tentang diri saya. And kita teruskan kepada agenda seterusnya, iaitu about the subject, about MGT 028 is about the introduction to the business. So apakah itu MGT 028 ni? Okay, so dia adalah satu subjek, dia adalah satu subjek yang akan mengetengahkan kemahiran tu dalam business. Okay, so kita later on, kalau lepas ni you rasa you nak ambil business admin ada, business admin, diploma business admin dan sebagainya lah yang berkait dengan business. So ini adalah subjek yang basic. Later on nanti kalau you ambil diploma, dia ada ENT 300, iaitu Fundamental of Entrepreneurship. Kalau you ambil degree, dia ada ENT, if I'm not mistaken, ENT 530 rasanya. Ataupun kalau you daripada fakulti berbeza, ENT 600. Okay, so kita tengok sikit. MGT 028 Introduction to Business, we only have 5 topics to be complete for the rest of our 14 weeks ini. Lagi 5 topik je yang kita akan belajar sepanjang 14 minggu. Ibu akan bersama dengan saya ni. Tapi even though you can see here there is only 5 topics, actually I have divided dalam setiap topik ini besar. Dia ada banyak perkara. So saya dah divide lah. Okay, tak adalah nak kata okay Madam 5 minggu je ni, 5 minggu pula, 5 chapter je ni, 5-6 minggu habis dah ni. Tak sebab satu chapter tu dia panjang, there is a lot of subtopik kat dalam tu. So kita dah divide, insyaAllah cukuplah 14 minggu tu nanti. Okay, actually for your information, sebelum ini chapter yang terkandung adalah 6. Tetapi starting last semester, we have dropped 1 chapter which is operation. So kita dah discuss operation ni macam dia terlalu deep. Mungkin kalau you nak study nanti study dalam level diploma, so kita dah drop tajuk production itu, so tinggallah 5. The first one adalah introduction to the business. So kita insyaAllah minggu depan lah kita akan terus masuk kepada chapter yang pertama, introduction to the business. Apakah itu business? Apakah definition business? Apakah apa lagi? Macam-macam. Saya pernah lupa lah. So dah semua pengenalan, dia lebih kurang pada pengenalan kepada business. Then we have chapter 2, form of business ownership. So bila kita nak buat bisnes, kita kena tahu apakah bentuk-bentuk bisnes yang ada. Adakah bisnes secara pemilikan tunggal, ataupun dalam in English we call as a sole proprietorship, ataupun kalau kita nak buat bisnes secara berkumpulan, ada partners, kita ada partnership, or another one kita ada private limited company yang belakang nama syarikat tu dia ada Senyap Berhad. So kita ada beberapa form of business. Okay, so topik yang ketiga ini pula managing a business. Okay, bila kita dah ada satu business, kita dah create satu business, so macam mana cara untuk kita manage our business?
We need to know about the function of the business. We need to know how to lead our business, how to organize our business, how to planning well in our business, and also we need to control our business. Nanti kita akan tengok dalam topik yang ketiga. Okay, seterusnya adalah organizational environment. Okay, kita dah ada business, kita dah tahu macam mana nak manage the business, and now we need to know about our environment. The pressure that come from our environment, type of environment, macam mana nak control the environment, itu berlaku that kind of things will be discussed in chapter 4, organizational environment. And last but not least, kita akan sentuh sikit topik yang bertajuk marketing. So, as you know, when we have a business, we need to market our product. So how? The method that we choose to market our product tu macam mana? So nanti dalam topik kelima ni lah kita akan discover. Okay, so within 5 topics ini ada topik-topik yang akan relate dengan you punya assessment, penilaian. Okay, so dalam kita punya assessment, kita tak ada final exam. Kita ada midterm test sahaja ataupun pertengahan tahun, macam itulah. Okay, so ini pun baru saja diimplement. Kalau dulu kita ada 2 test, kita ada midterm test, kita ada final test, tapi untuk kali ini kita dah buang final test, kita remain midterm test saja. So you all akan ada 1 sahaja test. Seronok nampak kan? But dalam sistem universiti, you tak boleh bergantung kepada exam semata-mata. Kalau you tengok dekat bahagian sini, midterm test 20%. Percentage ini adalah mewakili weightage orang panggil. Iaitu untuk overall you punya markah, midterm test 20% sahaja. Let's say kalau you dapat, you score 90. Okay. Kalau you score 90 dalam kita punya midterm test hari tu, so you dah rasa macam selamat dah lah ni, dah dapat 90 kot, mesti MGT dapat A. Tapi tidak semestinya. Kalau you dapat 90 itu, dia sebenarnya over 20 you hanya dapat 18. Baru dapat 18. Kalau you dapat 90 lah midterm, you kena cari beberapa lagi ni, beberapa point lagi nak dapatkan 80. 80 A plus. Okay, so dari mana nak dapat? Dari assignment ni lah. Assignment yang ada kat bawah ni. Kita ada dimension of quality assignment, yang mana you kena buat assignment ini secara individual, seorang-seorang. 38 orang student saya dalam kelas ni, so 38 assignment perlu dihantar kepada saya. Apakah itu? Saya bagi briefing lah ni ya. Nanti kita akan go through one by one kita punya assessment ni. Dimension of quality ini yang mana you kena pilih satu produk, lepas tu you kena relatekan dengan 8 dimension of quality. Nanti kita akan tengok ke 8 dimension of quality itu, saya akan beri penerangan. Bila you pun dah faham 8 quality of dimension tu nanti, barulah you boleh buat assignment you tu. Kalau you tak faham, susah untuk you buat assignment tu. So, assignment untuk yang dimension of quality pun markah dia adalah 100%. Tetapi hanya akan diambil 20% sahaja. Okay, so the last assignment adalah grouping assignment yang bawah ni ya. Creating online business platform. Ni adalah dilakukan secara grouping. Biasanya 4 ke 5 orang sahaja boleh. Tak boleh 3 ya, takut kalau you buat 3 you tak sempat. Tak boleh 6, ramai sangat, saya takut ada sleeping partners. Okay, so kalau even though assignment grouping ini lambat lagi lah, kita kena siapkan assignment individual dulu. Tapi kalau you dah ada dah kawan-kawan mana yang you berkenan nak jadikan group members, boleh risik-risik.
Nanti kalau dah lama-lama ramai akan disamba orang, you pun nanti akan duduk dalam kumpulan yang you tak apa nak selesa. Okay? Sebab from my previous experience, dalam grouping ni mesti akan ada satu ataupun dua group yang tag saya, madam saya tak sukalah group dengan dia tak buat kerja lah madam, ada komplain. Okay, bila saya dapat komplain, I have my own method macam mana nak tahu orang tu tak buat kerja. Okay, sebab saya pantang ni kalau orang yang menumpang. Kau tak buat kerja, kau nak dapat makan yang sama. So kita evaluate sikit lah supaya dia ni tak dapat makan yang sama macam kawan-kawan yang lain. Which is unfair lah kan. Okay. So ini adalah kita punya assessment. Okay, saya nak cerita sikit pasal midterm test. Midterm test kita biasanya saya akan menggunakan YouFuture. Jangan risau, jangan khawatir. Nanti saya akan ajar cara-cara nak jawab exam menggunakan YouFuture ataupun Google Form. Rasanya kalau Google Form ni ramai dah yang familiar. Okay, kita akan menggunakan sama ada dua platform inilah. Okay, so untuk soalan midterm test, dia dibahagikan kepada 3 soalan. 3 jenis soalan. Okay, soalan pertama adalah true and false, betul atau salah. 10 soalan. Soalan yang kedua adalah soalan MCQ ataupun multiple choice question ABC. Okay, 10 soalan. Dan kita ada soalan yang berbentuk fill in the blank. Tu je jenis soalannya. Okay, tak ada soalan struktur. Kalau dulu ada soalan struktur. Tak ada soalan struktur ya. Tak ada kena tulis-tulis, tak ada. Semua main klik-klik je. Okay, dah pun memudahkan you all sebenarnya. Okay, another one adalah berkenaan dengan puan dalam kelas puan ni ada buku ke? Okay, buku saya ada. Tetapi nota saya adalah slide saya. Apa yang tertera di slide saya itu adalah benda yang akan saya masukkan dalam midterm test. Okay, tips dah tu. Hari pertama dah bagi tips. Apa yang ada di dalam slide itulah yang akan masuk dalam midterm test. Okay. Alright, kita pergi ke seterusnya. Ada lagi ke? Oh, tak ada. Itu saja. Okay, itu saja untuk subjek briefing. Setakat ni faham ke berkenaan dengan assessment kita? Ada berapa assessment? 3. Okay, betul. 3. Ada berapa assignment? 2. Assignment 2. Assignment yang you kena buat yang bawah ni lah, yang individual dengan grouping. Ini adalah assignment. Yang atas ini bukan assignment, yang ni test. Okay. So assessment adalah penilaian. Penilaian akan dinilai melalui 3 kaedah ni lah, midterm, individual assignment, grouping assignment. Tapi kalau untuk assignment, saya mention pasal assignment ada 2 saja. Individual dan juga grouping. So jangan terkelirulah assessment dan juga assignment. Okay. Okay, itu berkenaan dengan kita punya topik, kita punya subjek, tak susah pun. Orang tanya saya, madam, subjek ni, MGT ni, susah ke nak skor? Alhamdulillah sepanjang saya pegang, pegang jawatan sebagai LIC, iaitu lecturer in charge untuk UiTM Perak branch ini. MGT tak pernah lagi ada student yang tidak lulus. Kita merekodkan 100% lulus setiap semester. So semester ni jangan malukan saya pula. Jangan ada. Nauzubillah. Okay. Pastikan you all boleh at least C+ ke atas. Kalau you dapat C-, you dikira sebagai fail lah. So macam mana caranya? Senang saja. Dalam subjek ni, you kena faham. Faham saja tak cukup. You kena hafal. Kalau orang tanya, kalau soalan tanya, you faham. Kalau dia tanya, what is function of management? You faham management adalah pengurusan. Tetapi
you tak boleh jawab mengikut logik akal. Sebab function of management, contoh function of management we have 4. You have planning, we have leading, organizing and controlling. So kalau you jawab selain daripada tu, kira salah lah. Okay. So for your information juga, saya sangat suka kalau setiap kelas saya akan bagi tugasan. Nanti saya bagi. Okay, setiap tugasan ini adalah penting supaya you lebih mendalami kita punya subtopik. Okay, so itu berkenaan dengan kita punya subjek. And now we move to rules and procedure. Nanti orang cakap pula kelas Ponfini tu macam-macam lah. Ada ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat, ada arahan ni lah, ada rules ni lah. Okay. Tak apa Puan, tak apa. Najwa kata tak apa. Najwa ni mesti orang mematuhi peraturan ni. Saya pun sama. Saya macam saya mention tadi, saya anak polis. So ayah saya sangat orang yang berdisiplin. Once dia kata nak keluar pukul 2.30 lah. Kau tak iron tudung ke, jalan. Okay, so mesti ada rules dia. Ini boleh, ini tak boleh. Okay. Tapi I hope that you will follow all the rules and procedure ni. Tapi kalau tak boleh, nak buat macam mana kan? Okay. Welcome to the new way of learning. Kenapa saya kata welcome? Sebab during pandemic ni lah baru adanya ODL ni. During pandemic ni lah baru orang sibuk-sibuk tentang internet, sibuk-sibuk tentang aplikasi, tentang software dan sebagainya. So ini adalah benda yang baru. Dalam 2 tahun baru kita implement benda ni ya. Okay, time have changed but our value have not. Even though we are doing our class online, nampak muka je. Tak boleh nak bersuara, tak boleh nak tepuk tampar, tak boleh. Tapi ini adalah benda yang percaya cakap saya, ianya perubahan yang mendatangkan benefit sebenarnya. Okay, jangan jadikan ODL sebagai penghalang. Ada juga bila belajar PPT, bila sampai waktunya minggu exam, so koordinator kata kita nak buat jejak prestasi. Kat situ nanti Puan Zarina akan tunjukkanlah you punya markah MAT, markah ELC, markah UED, markah apa lagi yang subjek Islamik tu. Lepas tu markah MGT semua dipaparkan. Lepas tu hak rendah-rendah tu nanti Puan Zarina attack lah. Okay. So kalau bila ditanya tak boleh, dia mesti bezanya tak boleh nak buat sebab ODL. Come on guys, benda ni dah lama, tak adalah lama, telah pun berlaku. So kita jangan jadikan dia sebagai alasan. Kalau orang lain boleh buat, why not kita tak boleh buat? Okay, respect is a two-way street. So, dalam kelas saya, hormat menghormati itu penting. Okay, bukan saja hormat kepada pensyarah, tapi kena hormat juga kawan-kawan yang berada di alam maya ni. Jangan ada usik-usik dia, mentang-mentang ada buka kamera, ada usik. Weh, kau pakai tudung sama dalam WhatsApp buat dia kan. Janganlah daripada dia confident nak buka kamera ni, terus 13 minggu lepas tu dah tak buka kamera langsung dah. Okay. And bila kelas telah pun bermula, make sure you get ready. Segala macam benda lah. Ada biskut kat tepi, ada air, ada pen, ada kertas, cukup lah. Get ready. Okay. Alright. Okay, turn on camera. Ini adalah benda yang sangat-sangat sukar untuk dilakukan sebenarnya. Tak semua orang pun nak buka. Puan Zarina kata dalam kelas dia, you belajar dengan Puan Zarina kan? UED. Dah kelas Ada tadi pukul 12. So dia okey ke? Tak buka kamera ke dia suruh buka kamera semua? Ada yang buka, ada yang tak. Okay, tak. Untuk kelas saya sangat encourage you untuk buka. Kalau buka ni saya rasa macam Allah bahagia ni rasa ngajar kelas ni. Ada juga kelas saya langsung tak buka, suram je rasa macam cakap dengan dinding.
Okay, yang mana buka kamera ni terima kasih banyak-banyak. Okay, so another one adalah mute your microphone. Ni pun penting juga ni, ya Allah. Nak cakap benda ni adalah benda yang penting sebab kadang-kadang kita tak terperasan. Lagi-lagi kalau ada yang menggunakan smartphone kan. Tak perasan nak scroll benda lain tapi unmute. Tapi kalau nak bertanya soalan, bagus you unmute your microphone, tanyalah direct. Nak respon pun macam Najwa selalu respon dengan saya. Okay, baguslah. Terus direct. Nanti saya pun memang ingat dia ni sampai akhirnya. Okay. Alright. Okay, and another one adalah dress properly. Ramai yang bertanya, benda ni pun sebenarnya lecturer lain pun dah bagi tahu dalam minggu MDS, EDU pun dah banyak kali dah you all dengar. Sebab apa? Sebab benda yang penting. Kena selalu remind. Okay. Kena dress properly. Saya tak ada pun cakap you kena pakai baju kurung. Kalau pakai Alhamdulillah elok nampak. Okay. Macam Masyitah. Baju kurung je Masyitah. Okay. Yang tu adalah attire sebenarnya kalau you pergi ke kelas. Tapi kalau berada di rumah ni, kalau yang macam yang buka kamera ni, okay, semua lulus. Okay, dress properly, pakai tudung lelok, mana hak yang free hair, ikat rambut lelok dan sebagainya. Okay. And perkara-perkara penting bila kita masuk ke kelas, number one adalah attendance. Okay, and saya pun dah rasanya you all pun dah sangat familiar. Setiap attendance kelas akan diambil menggunakan U feature. Ada tak kat sini yang tak reti lagi nak menggunakan U feature? Nak klik attendance, ada tak? Tak reti. Reti semua pandai Semua pandai kan? Alhamdulillah. Sebab ada kelas saya hak lepas tu dia tak reti. Ada seorang dua lah tak reti, yang lain semua reti lah. Okay. Kelas saya pun sama, attendance akan diambil melalui U feature. U feature boleh diisi 15 minit sebelum kelas bermula dan akan ditutup 15 minit selepas kelas berakhir. Okay, kelas kita bermula 2 suku sehingga pukul 5 lah, saya ingat pukul 5. Tapi saya setkan dalam U feature 5 suku sebab saya nak tepat-tepat jam dia 3 jam. Okay, so kelas 2 suku pukul 2 tu you dah boleh sign in for attendance lah, klik attendance. Okay, what happen kalau mak saya ada masalah, puan tak boleh hadir ke kelas. Okay, make sure that you contact me immediately. Janganlah dah 2 hari barulah nak bagi tahu. Ataupun saya dah cari, you baru nak bagi tahu. Jangan so jangan melengah-lengahkan. Kalau benda tu important, bagi tahu teruslah. Kalau you dah 2 hari baru nak bagi tahu, maksudnya you are correcting a reason sebenarnya. Okay. Masalah utamanya kadang-kadang ni lah berkenaan dengan line internet dan sebagainya. Bila you berhadapan dengan masalah tersebut, carilah alternatif. Yang balik ke college tak ada masalah lah. Line internet biasanya laju yang berada di rumah ni. Okay. And another one adalah another one adalah berkaitan dengan attendance juga. Kalau you tak dapat hadir itu berkenaan dengan kesihatan. Kalau you ada evidence, hantar gambar kepada saya. Pergi ke klinik dan sebagainya, kena hantar dia punya approval. And another one, kehadiran hendaklah tidak melebihi 20% yang tidak hadir. Bermaksud you boleh 2 kali je tak hadir sebenarnya. Okay. Kalau you lebih pada 2 kali itu without a relevant reason, you boleh digantung result dan tidak boleh menduduki exam. Okay. And another one adalah berkaitan dengan slide and guideline dekat bawah ni. Ada slide and guideline. Okay, untuk you dapatkan, tadi saya mention kita ada 5 chapter kan. Ada 1 sampai 5 chapter. You boleh dapatkan full slide yang saya masukkan di dalam Google Classroom. Dan juga guideline untuk you buat assignment. Juga saya letakkan dalam Google Classroom. Dah familiar dengan Google Classroom? Dah puan. Dah puan. Senang kerja saya. Okay, nanti saya akan sharekan. You kena masukkan kod lah. Kod kelas. Lepas tu you akan terus join pada kelas kita lah. Menggunakan Google Classroom. Segala material akan di-attachkan week by week. Dan juga penghantaran assignment pun adalah melalui Google Classroom yang saya akan linkkan dengan Google Drive untuk penghantaran assignment lah. Okay. Right, habis pasal yang tu. Sekarang saya nak tunjuk berkenaan dengan MyLink. Ada siapa pernah dengar tak MyLink?
Pernah dengar tak MyLink? Pernah? Aduh. Tak puan, tak. Tak pernah dengar. Okay. Dan saya pun baru saja explore benda ni. Okay. Saya find out dekat Facebook je pun. Okay. Kat Facebook ni macam-macam. Orang ajar buat ni, orang ajar buat video, orang ajar nak buat attendance lepas tu terus dapat sertifikat. Macam-macam. So cara kita je nak menggunakan social media ni kan. TikTok pun sama macam-macam. Kalau you duduk scroll pasal orang berjoget, memanglah dia punya news tu akan keluar orang berjoget hari-hari. Cuba kalau you search pasal agama. So you punya apa tu wall tu penuh dengan ceramah agama je lah. Kan? Dari situ pun kita boleh tengok dah orang tu sebenarnya apa benda yang dia selalu scroll. Okay. So ini adalah MyLink yang saya create satu platform, semua benda ada dalam ni. Saya tak nak student saya pening. Allah, tadi madam kata link ni kat mana ya? Kat mana madam kata kena hantar assignment? Kat mana madam kata kena ambil quiz? So dia dah pening dah. Banyak subjek, so banyak link lah buat kita buat ODL kan. So oleh sebab itu saya create my own link yang saya kumpulkan ke semua benda yang berkaitan dengan pembelajaran. You simpanlah my link ni sampai ke akhirnya. Lepas ni kalau you tak ingat kat mana nak hantar, you boleh refer pada my link ni. Okay, my link ni rupanya nanti you akan dapat macam ni. Okay, so kalau lepas ini kelas kita, you tak perlu tanya dah, Puan, link untuk kelas petang ni mana ya? Tak perlu tanya saya dah sebab saya hanya menggunakan satu link sahaja. You klik Google Meet, you terus masuk ke dalam kelas saya. Puan nak tanya. Ya Najwa. Kiranya lepas ni Google Classroom dah tak guna lah, guna yang kat sini je ke? Kiranya semua benda ada dekat sini dah. Dia macam ni, dia hanya menglinkkan. Bila you klik Google Classroom ni, dia akan terus masuk ke Google Classroom. You tak perlulah nak type dah Google Classroom, lepas tu cari. Oh, kiranya tak payah login ke Google Classroom sendirilah, guna link yang puan bagi je. Dia ada dalam dia punya Google Classroom sendiri, dia hanya akan linkkan terus kepada kelas kita je. Tapi before you dapat, alright Najwa, before you dapat gunakan Google Classroom saya ni, macam biasalah you kena login dulu, you kena sign in dulu. Barulah you boleh terus gunakan my link ni. Kalau tidak nanti dia kata class not found, dia suruh daftar. So nanti you daftar dulu, masukkan kod yang akan saya berikan sebentar nanti, barulah you boleh gunakan direct my link ni. Okay, sama juga macam attendance. You tak ingat apa ni, you future punya link apa ke, you klik saja attendance you future ni, terus link dengan kita punya you future UiTM lah. Okay, so kita ada Google Classroom kat bawah ni, and kat bawah sekali kita ada quiz wizard. Iaitu segala jenis quiz lah yang saya akan lakukan menggunakan quiz wizard ini. Okay, kita nanti kalau saya kata okay, chapter pertama kita akan ada quiz ya. So you klik saja dekat quiz wizard, pilih topik yang akan saya bagi tahu, you terus boleh jawab. Okay, saya akan go through dengan Google Classroom. Okay, once you klik Google Classroom, dia terus masuk kepada Google Classroom saya punya link. Okay, so you nampak kat sini ada beberapa kelas. Klik kelas yang berkaitan lah. Jangan klik atas ni kelas diploma. Okay, hak bawah BA ni semua kelas PPT. So you adalah kelas C, you klik kelas C. Ini sebab saya telah pun mendaftar ke kelas ni lah. So bila you klik, bila you dah daftar nanti, you terus masuk macam ni. Tapi sekarang ni kalau you klik, dia tak akan jadi lagi. Dia suruh you daftar dulu. So ini adalah kod kelas kita. Kalau siapa yang nak mendaftar sekarang, bolehlah join kelas sekarang. Tapi sekejap lagi pun nanti saya akan attachkan dalam kita punya group. Okay, G6NYW3Y. Okay, boleh terus join kelas. You kena pergi dululah kepada Google Classroom. You kena tekan simbol tambah tu. Ya, saya pergi kat sini. Ni adalah kelas kita. Saya pergi kepada classes. Biasanya macam ni kan paparan dia. So dekat atas ni bahagian tambah ni, you kena klik. You kena join kelas. Masukkan kod tadi itulah kat sini. Barulah you masuk dalam group kita. So nanti bila dah daftar, lepas-lepas ni you pakai my link tu je. Tak perlu dah nak masuk sendiri. Mana tadi kelas you all ni.
MGT. Okay. Okay, ini adalah kelasnya. So saya telah pun memasukkan beberapa perkara dalam kita punya Google Classroom ni. Dalam classwork ni, you tengok saya dah pun masukkan lecture note. Ada 5 topik tadi tu, lecture note boleh dapatkan dekat lecture note lah. Then kita ada assessment guideline. Tadi yang saya kata assignment guideline. Tadi saya kata kita ada 2 assignment, kita ada individual dan juga grouping. So ini adalah dia punya template ataupun dia punya arahan-arahan, apa benda yang you kena buat, apa benda yang you kena cari. So ini saya dah createkan dah dia punya guideline. Okay, tak apa, assignment nanti dulu. Okay, so untuk minggu pertama, setiap aktiviti yang berlaku pada minggu itu saya akan upload dalam week by week. So ini adalah minggu yang pertama. Aktiviti week 1. Okay, aktivitinya apa? Aktivitinya adalah, buka balik saya punya slide. Okay, ini adalah aktivitinya. Make a creative mind mapping about chapter 1. Mana nak dapat chapter 1? Kat mana nak dapat? Mana? Google Classroom. Tadi lecture note tadi tu. Nak dapatkan semua chapter dalam lecture note. Buka lah dalam chapter pertama tu. Sekejap saya bukakan untuk you all. Chapter pertama. Ya. Okay, ini adalah chapter yang pertama. Okay, arahan yang dia bagi tadi, okay, kena buat mind mapping. Tapi dia kata starting slide 5 until slide 25 only. Okay, jangan buat semua pula, rajin benar. Jangan buat semua banyak. Okay, 5 sampai 25 sahaja. Bermula dari slide ini, what is business? Okay, until 25. Sampailah ke slide entrepreneurship or enterprise. Sahaja. Berhenti start 25 ni. Okay. Nanti dapatkan dalam Google Classroom. Mana tadi slide saya? Okay, so nak submit dekat mana puan? Dalam Google Classroom tadi, dekat dalam week 1 ada aktiviti week 1. You klik saja benda tu, dia akan linkkan you dengan Google Drive saya. Ni adalah Google Drive saya. Bila you dah buat mind mapping, you tekan right click, upload files. So dia terus masuk dalam ni lah. Okay. Ada orang tanya, puan, mind mapping tu nak buat pakai apa ya? Saya nak you all buat handwriting, tulis tangan. Saya sangat suka buat nota menggunakan tulisan tangan. Okay, tak kira lah you nak buat warna-warni ke apa ke, tulis tangan in a one piece of paper. Kalau boleh, masukkan, penuhkan dalam one piece of paper. Kalau tak muat, letaklah 2. Okay, so nanti you rename back your file with your own name. Jangan hantar gitu-gitu je. Tiba-tiba nama file WhatsApp image 2186 titik 12.10.2021. Tak nak You rename dulu file itu menggunakan nama you. Baru you upload dalam Google Drive tadi. Boleh faham? Boleh faham Okey, ini adalah salah satu cara saya untuk pastikan student saya baca, faham, hafal. Okay, sebab saya waktu saya study dulu pun inilah kaedahnya yang saya guna pakai. Okay, dan ternyata berkesan lah. Harapnya you all pun berkesan. Okay, so jangan malas-malas. Kena tulis. Okay, dalam kita punya slot hari tu pun Kak Syifa dah bagi tahu banyak kali dah. Kan nak berjaya, kena faham, kena share.
And another one adalah kena rajin menulis nota. Okay, hopefully 38 orang dalam kelas saya ada 40 ke? 40 dah kelas, 40 dah student. 40 orang dalam kelas BA 0021C hari ini berjaya dengan cemerlangnya dalam MGT 028. Banyak ramai dapat A pun tak apa saya boleh dia jawab dengan rektor kenapa ramai dapat A. You see rektor, my class, all my student, they are very proactive, they are very energetic. Everything that I say, everything that I ask them to complete the task, ini hasilnya. Habis tu takkan nak bagi B. Kan tak apa, saya boleh menjawab dengan rektor. Okay, alright. Setakat ni ada apa-apa persoalan? Ya, Ain. Ain, unmute dulu mikrofon. Oh, sorry. Kalau tak buat mind map boleh ke map 1? Okay, tak. Maksud Ain nak buat nota sendirilah. Saya tak buat mind map sebab saya lagi suka buat macam senarai tu sebab saya mudah ingat macam tu. Boleh. Boleh. Ikut kesesuaian lah. Kalau tak nak buat mind mapping kan macam spider web tu kan. Kalau you tak buat yang tu, you nak buat senaraikan ke, you nak buat petak-petak ke, nak buat macam diagram ke, tak apa. It's up to you. As long as you faham apa yang you tulis. Janganlah duk tiru je saya punya slide tu. So you kena guna your own creativity. Sebab bila you hasilkan nota yang macam unik, maksudnya berwarna-warni, yang cantik, so you senang untuk hafal, you senang, it's easy to grab your attention sebenarnya. Okay. Sebab saya dulu masa guna mind mapping, tak apa, kalau you tak selesai dengan mind mapping, you suka buat senarai, you suka buat kotak dan sebagainya, it's up to you. Sebab apa saya suruh buat sekarang, saya nak menjimatkan masa you. Sebab bila you dah buat, dah ada nota sekarang, let's say nanti bila saya kata, okay minggu ni kita ada midterm ya, midterm test ya, you dah tak kalut dah nak buat nota sebagainya, you ambil balik nota tu, baca sahaja, dah menjimatkan masa kita. Saya faham walaupun you ada 6 subjek, hanya 6 subjek ya. Hanya 6 subjek untuk semester ini, tapi setiap subjek tu dia punya bebanan tu berbeza-beza. Terutamanya maths kan ada 10 hours kan. So there is lots of practices. Account pun nak kena banyak practice. So saya ambil inisiatif ini untuk menyenangkan kerja you all lah. So kebiasaan memang saya akan tinggalkan kelas saya sebelum kelas berakhir. You kena buat nota. Okay. So hantar dalam Google Drive. Nak hantar format file JPEG pun boleh, PNG pun boleh. Kalau tak boleh, kena convert pada PDF pun boleh. Okay, ambil je gambar, senang. Tak perlu susah-susah. Okay, setakat ni okey ke? Faham ke arahan saya? Okay, thank you Puan. Alright. Ya Luqman, tekan lagi ke? Puan, Ya. maknanya kena salin balik je kan? Bukan salin, you kena buat nota you sendiri. Let's say lah kalau you kata alamak tak faham lah bahasa Inggeris ni, you nak buat bahasa Melayu pun boleh. Jangan salin sebiji-sebiji. Let's say saya bagi contoh. Okay, definition of mana tadi? Business. Okay, a business also known as an enterprise or a firm is an organisation involved in the provision of goods, service or both to consumer. Panjang ayat ni. Ayat yang saya faham, business ni adalah aktiviti penjualan produk, servis ataupun kedua-duanya yang mana melibatkan penumbuhan enterprise ataupun firm. Ayat tu yang saya faham. Saya tulis ayat tu. Jangan follow ayat yang ni. Ayat yang ni dia advance sikit. Kalau you faham macam tu, you tulis yang macam tu. Tak perlu, jangan salin yang Luqman. Tak mau salin. Lagi, soalan. Mestilah dihantar selewat-lewatnya memang kena hantar hari ini sebelum habis kelas kita pukul 5 lah. Okay, hantar sebelum pukul 5. Boleh? Medium.
Ya, saya. Saya tengah kerja, so tak ada pen dengan kertas. Macam mana? Kerja habis pukul berapa Tok Anissa? Saya habis kerja pukul 5.30, madam. Hantar secepat mungkin. Okey. Anissa ke Anisha ya? Anisha, madam. Okay. Anisha kerja kat mana? Saya kerja dekat CJ Centering. Oh, okey. Hari-hari mula pukul berapa? Saya start kerja pukul 8.30 sampai 5.30. Isnin, Jumaat? Sabtu Okey. Ahad cuti. Oh, okey, baik. Kalau macam tu hantar secepat mungkin Anisha. Okey, madam. Thank you. Welcome. Lagi, siapa lagi nak tanya? Puan, minta maaf tanya banyak kali. Tak apa. Yang Puan suruh buat apa map tu? Mind map tu. Ya. Puan nak bila? Yang slide 11 sampai 25 tu. Hari ni. Oh, hari ni. Nanti Puan bagi pukul berapa tu dekat Google Classroom ke? Saya tak limitkan pukul 5.30 terus tak boleh hantar, tak. Saya tak ada dia punya, saya tak cut masa lah. Tapi kena hantar lah, kalau boleh tolonglah hantar sebelum pukul 5. Tapi macam Anisha tadi tu, dia dah mention dia bekerja, so saya bagi kelonggaran sikit lah. As long as dia hantar juga nanti. Ya, lagi? Tak ada dah. Tak ada. Setelah kita sekarang baru 35 minit. So you have another 2 hours untuk siapkan kita punya mind mapping ataupun nota ringkas. Okay, buat sendiri nanti hantar. Ya, Izyanisha, saya nak tulis tangan. Tapi kalau you ada, kadang-kadang you advance kan, you ada tablet yang you boleh tulis macam iPad tu kan, boleh tulis sendiri tu. Yang tu pun boleh, tak kisah. Tapi saya tak naklah you type ni pakai keyboard, tak nak lah. You buat slide ke apa, saya tak nak. Puan, lepas tu Puan ambil gambar ke apa? Ambil gambar lepas tu letak dalam satu folder ke apa? Letak dalam satu file? Ya, betul, ambil gambar je. Kalau lepas you ambil gambar, you rename, letak nama you. Kalau you terus boleh upload, okey lah. Tapi kelas saya semalam ada yang macam tak boleh upload. Dia kata file is not supported. So you kena convert kepada PDF lah kalau macam tu. Oh, okey Puan. Alright. Sekejap, ada soalan tadi. Tak kisah Syafiqah nak guna A4 ke, nak guna kertas grid tu ke, tak kisah. Tapi kalau boleh compress dalam satu tu je. Kalau tak boleh compress, kalau tak boleh letak dalam satu paper je, mungkin you ada 2-3 paper. Bila you hantar tu, you kena combine lah gambar tu. Jangan hantar satu-satu. Nanti banyak pula dalam folder saya tu. Lagi soalan. Puan, kod classroom apa? Apa dia, Luqman? Kod classroom. Kod classroom. Kejap. Mana classroom saya tadi? Ni dia. G6NYW3Y. Ini adalah kod classroom kita. Maaf Wai, tadi Ya? saya try guna kod tu, lepas tu dia kata the class code is correct format but your current account does not have access permission. Saya pun sama. Try guna email lain. So maknanya tak payah guna email student lah. Dia boleh je guna mana-mana email. Pakai email personal pun boleh. Try dulu pakai. Sebab semalam pun ada juga macam tu. Saya suruh dia guna email lain. Tak payah guna email student. Puan, Ya. kalau Puan bagi link boleh? Sebab selalunya kita orang masuk tu pakai link. Oh, kejap ya. Kalau selalunya masuk pakai link tu dia boleh terus masuk terus. Kejap. Link yang ni ya.
Saya letak dekat chat ni Betul tak? Boleh tak? Wan, class not found. Boleh. Sekejap. Invite link. Saya pakai link ni sekejap. Try link yang bawah tu. Boleh? Alia dah boleh? Aduh, Wan, saya sama je. Sama je link yang bawah ni pun tak boleh Can't access. Pakai email ni tak personal. Pakai email tak? Dia suruh guna yang correct account tapi lah tak boleh. Sudah. Yang boleh tu macam mana? Personal tu. Tak boleh jugalah Pai. Boleh. Saya pun apply tu. Saya nak guna akaun UiTM pun senang, semua cantum je. Semua sekali. Kenapa tak boleh? Kenapa? Ni dah turn on dah. Alia boleh macam mana? Alia Masara. Grading. Saya pun dah boleh masuk Puan. Anisha, macam mana masuk? Pakai link yang mana? Saya guna email personal. Wow. Macam mana nak bagi you all pakai email tu Tak apa, pakai je email personal sebab kita kan ada my link tu. So lepas ni tak apalah, kalau you nak cari kita punya Google Classroom, you boleh klik saja pada my link tu. My link Hani ni. You simpan saja my link ni, nanti saya akan sharekan dia punya link. Saya share kat sini teruslah. Ni adalah my link punya link. So everything ada dalam ni. Tak susah dah. Siapa tadi? Uman ke siapa entah. Saya pakai kod Puan tadi. Alia pakai kod. Selama ni senang ni saya buat. Kenapa hari ni bermasalah? Copy invite link. Link yang sama ke? Try jap. Sama je yang atas ni. Try you all, try lagi. Tak, Alia Mastura, my link tu buka nanti pun tak apa. Saya cuma nak mention yang my link tu, you simpan dia punya link. Lepas ni kalau you rasa macam alamak kat mana lah aku punya Google Classroom, kat mana lah aku punya Google Meet, you refer balik dekat my link tu. Hanya satu link saja. Puan tak boleh juga Puan. Tak boleh juga. Kena pakai email personal juga kot? Pakai je lah dulu Najwa. Pakai email personal. Pakai email personal. Tak apa sebab saya dah sediakan my link tu. Tak apalah ada 2 Google Classroom pun. Okay, hopefully kalau guna email personal, semua boleh masuk. Dah boleh Puan guna email personal? Okay, so solutionnya adalah menggunakan email personal. Yang link, mylink.la.hafniswana ni simpan lah elok. Nanti tak apa, saya attachkan dalam kita punya group WhatsApp. Lepas ni nak mula kelas ke apa, klik je my link tu, klik je Google Meet. Dah terus boleh masuk dalam kelas online. Ada apa-apa lagi isu berbangkit? Isu lain? Isu aktiviti tadi? Boleh semua? Tak ada masalah? Boleh. Okay, Alhamdulillah kalau boleh. Hopefully boleh. Boleh dah sampai ke akhirnya ya.
Kalau ada masalah boleh contact saya. Okay. So berakhirlah sesi kelas online kita pada hari ini. Even though kita habis awal tapi make sure that aktiviti pertama tadi tu selamat dihantar pada hari ini jugalah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kena hadir ke kelas saya walaupun kelas MGT ini adalah kelas petang. So saya maklum di kelas petang ni layu sikit. Okay. Tapi jangan risau, most of the time my class even though kita ada 3 jam tapi saya takkan habiskan lah sampai 3 jam. Sebab saya tahu dengan penggunaan data dan sebagainya susah untuk kita maintain 3 jam. Tapi macam yang kita buat hari ni lah, saya akan tinggalkan you all dengan sedikit aktiviti yang you boleh buat within masa 3 jam tu sampai pukul 5 tu lah. Okay, terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. Saya nak kejap. Saya stop presenting. Okay, sekarang ada 39 orang tolak saya. Ada 40 tolak saya dan 39 orang. So saya nak ambil gambar. Okay, mesti you all kata lecturer PPT susah nak ambil gambar. Memang kami suka ambil gambar. Okay, so siapa yang nak buka kamera dipersilakan. Turn on your camera. Once saya kata 1, 2, hak ketiga tu baru senyum. Okay, dah habis ketiga habis dah lah. Okay, sedia? 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Elok pun muka saya. Muka you all tak apa tak elok. Terima kasih, Madam. Okay, so jumpa lagi minggu hadapan. Minggu depan hari Isnin cuti ya. Saya mention awal-awal. So jangan lupa aktiviti saya. Jangan lupa masuk ke dalam Google Classroom. Ya Luqman? Isnin ke Selasa Puan? Kelas kita Isnin. Yang cuti tu Selasa kan? Kelas kita Selasa. Cuti tu Isnin kan? Isnin ke? Puan Zainal cakap tadi Selasa. Selasa. Betul lah cakap dia lah yang betul. Selasa lah cuti. Oh tak adalah kelas kita minggu depan. Alamak. Nak kena postpone pula. Okay, tak apa. Jumpa lagi another 2 weeks. Okay, take a good care of yourself. Ada apa-apa masalah, berbaliklah kepada you punya lecturer. Okay, jangan berdiam diri. So, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Puan, saya nak tanya je Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Aziz? Saya nak cakap pasal U-Future tu. Kenapa Aziz? Kan kena ambil attendance kan. Tapi Ya, saya betul. punya U-Future tak register lagi dia punya course. Okay. Lagi satu saya dah register dah dekat e-course tapi e-course sekarang tengah maintenance. So dekat U-Future tu saya tak boleh ambil any attendance. Okay. Nama penuh Aziz apa? Muhammad M1 Okay. Haziq Haziq. Okay. Farhan. Okay. Nombor student? Nombor student je Saya ni buka nota. Okay. 2021 2021 899 899 558. 558. Okey, baik, saya belum. Sebabnya untuk future attendance ni, kalau student tak boleh nak klik, dia punya lecturer boleh verify kan. Okay, Haziq hadir, so saya boleh tolong klikkan tick right lah. Okay. Saya kena tunggulah ni e-course tu dia betul balik. Baru Okay, boleh. dia sepanjang minggu pertama ni memang tu lah dia punya masalah maintenance. Okay. Okay, ada apa lagi? Tak ada Ada dah. Sama. Assalamualaikum Aziz. Assalamualaikum.